بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini, hari Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 126 daripada suratul Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika sekiranya kamu hendak memberikan balasan kepada orang-orang yang menzalimi kamu, maka balaslah dengan balasan yang sama, yang setimpal, yang ditimpakan, yang dikenakan ke atas kamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya kesabaran itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, ayat yang ke-126 ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ada sebab dia. Ada kisah dia atau ada sebab nuzul. Sebab turunnya ayat diceritakan kepada kita. Ayat ini turun, sebahagian ulama mengatakan di dalam peristiwa peperangan Uhud. Bagaimana dalam peperangan Uhud kita melihat ramai di antara tentera-tentera Islam yang terkorban syahid dalam peperangan Uhud. Di antara mereka yang syahid dalam peperangan Uhud adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ponakan Nabi. Walaupun dia ponakan Nabi, tapi umur mereka ni boleh dikatakan sebaya, yakni lebih kurang dekat-dekat. Jadi ditambah pula lagi, mereka juga merupakan saudara susuan kepada Ibu Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Kedua-duanya daripada keturunan Abdul Muttalib, seorang pemimpin Mekah yang tinggi yang dihormati pada ketika itu. Umur lebih kurang sebaya. Umur lebih kurang sebaya, bermain sekali waktu kecil, teman sepermainan, saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Cuma bila mari umur remaja ni, minat tu kadang-kadang berbeza. Hamzah minatnya lebih kepada suka berburu, mengembara, bermain tombak senjata dan sebagainya. Demikian keadaannya. Pernah satu ketika selepas daripada Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika Hamzah waktu tu dia belum Islam. Dia balik daripada berburu,
Orang habaq ke dia, Hamzah, Muhammad sedang dihina dan diperolok-olokkan oleh Abu Jahal di dalam Masjidil Haram. Orang mari habaq kepada Hamzah, Muhammad nak menekan hang. Abu Jahal buat lebih kurang ke dia . Abu Jahal duk hina dia. Abu Jahal sedang memperlakukan perlakuan yang tidak senonoh kepada Muhammad di dalam Masjidil Haram. Waktu tu dia belum Islam pun. Lalu diceritakan kepada kita, Hamzah tahu memang lagu ni perangai Abu Jahal. Dia suka provoke orang, dia buat bagi sakit hati orang. Dekat Nabi ni apa yang dia tak buat. Akhirnya Hamzah tak tahan. Akhirnya untuk mengakhiri perlakuan Abu Jahal kepada Nabi SAW, dengan muka yang merah Hamzah tegur Abu Jahal dan Hamzah pukul dia. Ni. Hamzah pukul Abu Jahal hingga muka Abu Jahal bersimbah darah. Hebat tak hebat kerana mempertahankan Nabi. Kita pun kalau orang hak betul kita bertahan. Lebih-lebih lagi orang yang Allah kasih. Orang sombong ni kena balas dengan sombong. At-takabbur 'alal mutakabbir sedekah. Ulama sebut sombong dengan orang sombong ni sedekah. Kalau dia sombong, balas dengan kesombongan. Mudah-mudahan dengan kesombongan tu menyedarkan dia daripada sombong tadi ni. Ni kata-kata ulama. Abu Jahal kena sauk dengan Hamzah sampai berdarah muka kerana mempertahankan Nabi SAW. Abu Jahal bangkit. Kemudian adalah puak-puak dia nak balas balik kepada Hamzah, tapi ditahan oleh Abu Jahal sendiri kerana bimbang akan berlaku perkelahian, pergaduhan, peperangan yang lebih besar. Bila Abu Jahal tengok Hamzah demikian, akhirnya Hamzah dikatakan oleh Abu Jahal kepada dia, Abu Jahal kata, wahai Hamzah, jangan-jangan kamu telah murtad daripada agama tok nenek kamu. Jangan-jangan kamu telah masuk Islam, ikut Muhammad. Kata Abu Jahal kepada Hamzah. Hamzah masa tu dia belum Islam. Tiba-tiba dalam keadaan spontan keluar daripada mulut dia, siapa berani halang aku kalau aku nak ikut Muhammad? Dia bercakap dalam keadaan dia pun tak sedar. Siapa berani halang aku kalau aku nak ikut ajaran yang dibawa oleh Muhammad, kata Hamzah. Aku sudah mantap, kata Hamzah. Hari ini aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dan dia mengucap lala tu. Terkejut puak-puak ni. Ni yang kata hidayah Allah bagi dalam bentuk macam tu. Dia belum Islam waktu tu. Tapi bila dengar macam tu, dia tak tahan. Dia kata, hampa nak halang buat aku? Hampa nak buat apa aku? Ya, aku mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap lala tu. Terkejut puak-puak ni. Bila Hamzah masuk Islam ni, salah seorang daripada singa yang berada di kota Makkah. Habislah. Baik, itu cerita dia. Banyak lagi lah kisah. Saya nak kaitkan dengan ayat yang saya baca tadi, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Baik. Ayat ni turun ada kisah dia, kita panggil sabab nuzul. Sabab nuzul ayat ni kata sebahagian ulama di dalam peristiwa perangan Uhud. Hamzah berjaya dibunuh syahid oleh seorang lelaki Wahsy yang diupah oleh Hindun bintu Utbah. Hindun berdendam dengan Hamzah kerana dalam peristiwa peperangan Badar, Sayyidina Hamzah berjaya membunuh ayah dia kalau tak salah saya. Akhirnya dia upah Wahsy. Wahsy ni dia hebat. Orang yang tepat. Kalau dia baling tombak tu memang tak miss. Jaya dibunuh. Bila dibunuh syahid, akhirnya Hindun dan juga orang lain yang tak puas hati pergi kepada mayat jenazah Hamzah ni, depa rompongkan hidung,
dirosakkan tubuh badan, belah dada dan sebagainya, ada yang dipotong kemaluan dan sebagainya. Sehingga kan bila Nabi pergi tengok Hamzah, Nabi hampir-hampir tak kenal itu adalah pak menakan dia, Hamzah. Sedangkan tu pak menakan hak rapik sebaya, bila sebaya ni jadi macam kawan. Sehingga kan bila Nabi tengok sedihnya Nabi apa berlaku kepada Hamzah sehingga diperlakukan sedemikian, Nabi bersumpah, Nabi kata, aku akan bunuh 70 orang daripada mereka sebagaimana mereka melakukan terhadap dirimu, wahai Hamzah. Nabi kata, aku nak balas 70 kali lebih daripada hak mereka buat kat kamu. 70 orang lebih daripada apa yang mereka buat kepada kamu. Terkesannya Nabi dengan sebab syahidnya Sayyidina Hamzah tu tak apa. Tapi apabila mayat dia diperlakukan sedemikian rupa, dirompongkan hidung, dipotong kemaluan, dibelah dada dan sebagainya, menyebabkan Nabi cukup terkesan. Nabi kata, aku akan balik 70 orang lebih daripada mereka. Dan turun ayat tegur Nabi. Ni yang kata Quran. Sebab tu kita duduk dengan Quran, tuan-tuan. Ada riwayat cerita kepada kita waktu wahyu ni turun, Nabi tak dan duduk lagi, duduk diri. Turunlah ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu nak balas kejahatan orang yang orang buat pada kamu, balas setimpal kejahatan yang dia buat pada kamu, jangan lebih. Di dalam tafsir dia sebut apa? In akhadha minkum rajulan syai'an fakhudhu minhu mislahu. Kalau ada orang ambil hak kita sesuatu, maka ambil balik hak kita daripada dia. Dia ambil hak kita RM10, kita ambil balik hak kita RM10. Jangan kita pergi balas 100. Bila kita balas 100, makna kita zalim ke dia balik. Faham tak? Kalau ada orang buat salah, ya salah, dia salah. Kita hukum qadar kesalahan dia. Jangan lebih, jangan melampau dalam menghukum lebih daripada hak salah dia tu. Kadang-kadang hukuman tak setimpal dengan kesalahan yang dia buat. Dan kita nak hukum dia salah pun nanti kalau masuk dalam mahkamah pun tengok dulu, hang salah, hang buat ni pasal apa? Dia kata saya buat ni, saya boh dia pasal apa? Pasal ada orang dia duk provok saya, buat macam-macam hina celah saya. Dia ada kemahiran buat video, dia buat video, dia hina saya, dia kutuk saya ditertawakan oleh mahkamah. Ambil kira semua benda tu. Jadi tiba-tiba kita nak hukum dia saja pasal dia buat kawan ni. Tidak adil lah kitanya. Bila tidak adil, berlakulah kezaliman. Ni yang Nabi kata, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong kawan kamu yang zalim dan kawan kamu yang dizalimi. Dua-dua kena tolong. Hak buat zalim pun kena tolong, hak dizalimi pun kena tolong. Sahabat tanya, hak buat zalim, hak dizalimi memang kami tolong ya Rasulullah. Tapi ini hak buat zalim ni nak tolong lagu mana? Lalu Nabi kata, engkau halang dia daripada terus melakukan kezaliman. Itulah pertolongan kamu kepada dia. Hak kena zalim, bantu dia, beri keadilan kepada dia. Hak buat zalim, halang dia daripada terus melakukan kezaliman. Itu bantuan kamu kepada dia. Sebab zalim. Turun ayat ni, wahai Muhammad, tegur Nabi juga tegur kita. Al-ibratu bi'umubil lafzi la bi khususis sabab. Bukan kita tengok sebab nuzul, tapi apa Allah nak abang kat kita? Kalau orang buat kat kita taratu, balas taratu. Jangan lebih. Jangan melampau. Bila kita melampau, kita zalim. Bila kita zalim, dia berdoa ke Allah, kita tak terlepas daripada pembalasan Allah. Bila Muaz bin Jabal Nabi nak hantar jadi gubernur, Nabi pesan kepada Muaz. Nabi kata, ittaqi da'watal mazlum. Muaz, jaga bila kamu pergi sana jadi ketua, jadi pemimpin, jadi orang yang ada kuasa. Jaga, jangan sampai kamu terkena doa orang yang kamu zalimi dia. Mana jangan buat zalim ke orang. Bila kamu buat zalim ke orang, orang tu berdoa pada kamu, ya Rab, ya Rab, ya Rab, minta-minta.
kamu takkan selamat daripada menerima balasan daripada Allah. Nabi pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan Nabi sebut ada 3 jenis doa. Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 jenis doa. Bila 3 jenis doa, 3 orang ni dia berdoa pada Allah, Allah tak tolak, mustajabah. Tidak ada keraguan pada Allah, pasti terima. Apa dia? Da'watul musafir, doa orang musafir. Wa da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Wa da'watul walidi ala waladi, doa ibu bapa kepada anak-anak dia. 3 doa ni Allah cukup mustajab. Sebab tu Nabi pesan kepada Mu'adz, jaga-jaga Mu'adz, pi sana jadi ketua, jadi pemimpin, jangan buat zalim ke orang. Bila kamu buat zalim ke orang, orang berdoa, kamu tak boleh lari daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni turun tegur kita macam itulah tuan-tuan ni. Dalam kehidupan kita, kita ada buat salah dan kadang-kadang orang buat salah. Ya, kita ada hak untuk menuntut balas, tapi balas yang setimpal. Jangan lebih daripada tu. Kalau kita balas lebih, kita zalim. Hak kita. Tapi wala in sabartum, kalau kamu sabar, orang buat kamu tak bertindak balas, la huwa khairul lis-sabirin, itu lebih baik bagi mereka-mereka yang sabar kepada Allah. Bagi mereka-mereka yang sabar, itu lebih baik. Jadi bila turun ayat ni, akhir ayat tu nampak awal tu macam Allah bagi balas lah. Betul lah, boleh nak balas yang cepat. Tapi kalau sabar, hujung tu Allah sebut, kalau kamu sabar, maka sabar itu adalah lebih baik bagi kamu, bagi orang-orang yang sabar. Lalu akhirnya baginda Nabi SAW bayar kafarah sumpah baginda. Dalam riwayat sebut menembus kembali sumpah baginda untuk membalas 70 kali lebih daripada apa yang dilakukan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ponakan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ini sepotong ayat. Lepas tu kalau ayat Quran ni kita baca sepotong pun, satu ayat pun sudah cukup untuk mengetuk hati kita. Untuk mengetuk hati kita. Ajak kita, pandu kita dalam kehidupan kita ni supaya kita ada garis sempadan. Bila kita dipandu oleh Quran, insya-Allah kita tak bertindak lebih daripada apa yang sepatutnya, dan kita tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan penyesalannya hingga akhir umur kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi mudah-mudahan dengan sepotong ayat itu memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.